Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat saja. Kita bertemu kembali di segmen yang pertama, segmen Sembang Santai Ikan Bilis. Okey, siapa yang belum mengenali diri saya Azman bin Ismail, okey, atau lebih dikenali sebagai Azman Ikan Bilis di sini. Okey, sempena nama bos saya ni, Azman Ikan Bilis. Seperti yang saya maklumkan dalam episod pengenalan tempoh hari, ini adalah rancangan pertama Sembang Santai Ikan Bilis, sebuah rancangan yang kita bersembang-sembang, kita bersantai-santai, melibatkan topik-topik berkenaan dengan bot, sedikit berkenaan dengan lautan dan juga isu-isu memancing. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, apakah topik sembang-sembang kita petang ni? Saya sebenarnya petang ni, saya baru balik kerja, terus kerja sini untuk merakamkan satu episod yang pertama untuk Sembang Santai Ikan Bilis. Dan ingin mengumumkan topik hari ini paling senang, iaitu topik macam mana kita nak start enjin boat. Okey, macam mana cara nak start enjin boat atas kapasiti ikan bilis ni lah, boat ikan bilis sekarang. Perkara ni penting ni. Marilah kita sama-sama belajar. Nanti saya akan tunjukkan sedikit. Sebelum tu, apa yang saya akan tunjukkan di sini nanti bukanlah sebagai yang profesional lah. Ini kira amatur lah, ibarat kita bersembang sama-sama, bersembang antara kawan-kawan. Kawan-kawan nak beli boat, kononnya nanti nak tahu macam mana nak hidupkan ini boat. Itulah konsep dia. Tidaklah melibatkan mana-mana pihak. Okey. Ini atas dasar kapasiti dari pengalaman saya sendiri. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan pada topik kita yang pertama hari ni, cara-cara menghidupkan enjin bot. Okey, bukannya susah sangat, tapi kalau kita tak tahu, memang enjin bot tak boleh hidup. Okey, saya tunjukkan hadapan anda, kepada juga kawan-kawan yang ingin teringin nanti, ingin membeli bot, boleh juga video ni dibuat sebagai rujukan. Jangan jadi macam saya dulu, beli bot tak tahu bawa, tak tahu start enjin, memang masalah. Dan yang paling utama sekali, saya tujukan kepada semua rakan-rakan pemancing kita dan selalu turun ke laut dengan tekong ke, atau mungkin satu hari nanti mungkin dengan bot ikan bilis, insyaAllah. Ui, panas peluh. Okey, so bayangkanlah dan kita jadikan cerita lah kan. Mana tahu ini benda ni kita tak boleh elak juga, mungkin satu dua hari akan terjadi. Okey, selalunya bot yang kapasiti macam saya ni, dia akan keluar dengan satu tekong saja. Tak ada awak-awak dia bawa, tak ada lagi pendayang-dayang ke dia orang bawa. Cuma satu tekong saja yang akan mengemudi bot. Senario dia macam ni. Kalau memancing di tengah laut, bayangkanlah tak nampak daratan lah, 40-50 km di tengah laut. Tiba-tiba, ni bukan nak cakap lah, tiba-tiba tekong anda mengalami masalah kesihatan. Contohnya ada serangan jantung ke, terkena stroke ke, kita tak boleh jangka benda ni. Okay, at least benda video ni, siapa-siapa kaki pancing yang tengok video ni boleh start engine boat dan boleh mengendalikan boat dan mencari jalan pulang. So topik yang pertama hari kita belajar start engine boat je dulu. Macam nak mengemudi boat, kita masuk topik yang lain nanti. Ni topik yang pertama. Tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan dulu dia punya komponen-komponen boat ni. Saya akan tunjukkan satu persatu. Kena fahamkan dulu komponen dia. Saya tak tunjuk detail lah, simple je dulu. Detail kita masuk bab technical nanti. Saya tunjukkan simple komponen dia, macam mana nak start, dan boleh start engine. Itu pun dah okey untuk topik yang pertama. Okey, jom kita belajar dulu apa sedikit bahagian-bahagian boat yang saya nak tunjukkan tadi. Saya ada bawa ni. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan adalah dia punya tangki minyak. Ini dia punya tangki minyak. Okey, dia terus ke hose ni. Ni ada jantung dia, nanti pun saya akan terangkan kemudian. Dia terus ke separator, water separator ni. Ni water separator. Dia naik terus masuk dalam, terus ke dalam enjin. Okey, ini kita punya enjin. Terus sekarang posisi dia masih kita trim dia naik lah. Nanti saya tunjukkan macam mana nak trim dia turun sebelum start. Okey, yang paling penting sekarang, kalau ini semua dah pasang, kita ibaratkan semua dah complete. Yang paling penting dekat sini. Dekat ni. Dekat dia punya steering box ni. Saya bagikan sini ya, steering ni macam biasa. Ini meter panel. Ada 4 meter sini. Dan yang paling serius ini. Ini dia ni.
Yang ruangan ni. Ini kita panggil dia punya remote control untuk boat. Okey. Macam mana? Susah? Senang je kan? Okey, kalau dah faham dengan komponen tadi, minyak, kita punya power unit, enjin, kita punya steering box, steering, meter panel dengan trim, remote control. Yang paling utama mestilah ada kunci kan? Ni dia punya kunci. Ni dia punya kunci. Dan kunci kereta, kunci rumah ke, ignition key kita panggil. Bukan push button Okey, masuk, on switch dan start. Okey, satu lagi berkenaan boat ni. Semua banyak orang tak tahulah, tapi orang boat semua tahu. Orang yang ada enjin boat dia semua tahu. Nampak tali merah ni? Ni tali merah ni. Dulu tali ni bergulung-gulung lah. Sekarang dia dah lama lah. Dekat 5 tahun biasalah. Dia dah lurus. Kita panggil lanyard. Okey, tali merah ni. Nampak dekat dia punya hujung ni. Ada lagi satu switch ni. Nampak ni? Nampak ke? Saya tunjukkan bawah lah. Okey, ni. Rupa dia ni. Ini switch ni. Kalau tak masuk tempat dia, start macam mana pun, dia takkan hidup. Sampai berjanggut lah, sampai ke lantai pun dia takkan hidupnya. Sebab ini tak masukkan switch dia, tak petik lah. Kita tak onkan dia punya switch. Okey, ini kita panggil lanyard stop switch. Kita panggil dia. Ini amat penting. Itulah saya cakap tadi, kalau tak tahu pasal enjin boat ni, kalau kita biasa, kalau emergency case ini tak masuk, sampai bila-bila lah ke situ. Sekarang sebelum hidup, yang pertama, tengok keadaan enjin tu. Sekarang dia duduk ke atas. Nak hidupkan enjin boat, enjin mesti duduk dalam air. Sebab kita punya enjin boat menggunakan, kita panggil open system lah. Dia punya penyejukan dia gunakan sedut air. Dia akan sedut air. Okey, dan air tu dah masuk dalam dia punya sistem enjin, dia akan buang balik. Okey, enjin mesti duduk dalam air. Dia tak boleh duduk atas air macam ni. Nanti dia panas. Kereta lain, kereta dia guna close system lah. Ada dia punya radiator, ada kipas untuk sejukkan enjin. Lebih kurang lah, saya technical ni bukan hebat sangat. Apa yang saya tahu je lah. Apa yang saya tahu saya akan kongsikan kepada penonton video ni. Okey, minyak dah okey. Bateri pun bayang lah. Bateri dah okey, dah cantik. Bateri dah cun. Okey, kita turunkan enjin dulu. Kita panggil, kita trim dia ke bawah lah. Okey, mana switch dia? Ni dia punya switch. Switch dia ada dua Ni dia punya switch. Okey, kita turunkan dia. Dia tekan je. Okey, dia akan turun. Untuk naik, akan naik. Okey, nampak Alright. Ni tu turun, kita nak start, kita turun dah. Sekarang air pun dah tinggi, kita boleh turunkan dia habis. Okey. Okey. Position dia. Position dia mesti rata lah. Okey, enjin dah turun. Settle satu hal. Okey, kita pergi ke control sana. Ni steering macam biasa lah, tak payah nak cerita lah. Yang ini dia punya meter. Ini akan saya terangkan kemudian. Meter ni yang penting. Ni dua ni, pressure PSI dia dengan meter RPM. Ini yang penting. Ini yang ni hour meter dengan ini speedometer ni tak kisah sangat lah. Ni dia punya kita panggil remote control ni. Inilah yang paling penting, terletaknya switch ini. Dia punya lanyard stop switch ini. Dia punya idle untuk panaskan enjin. Okey, ini dia punya lever macam kereta automatik lah. Dia ada dia punya handle ni. Okey, tengok dari sini. Okey, tadi saya cakap dia punya nak trimkan enjin, ada satu switch belakang, ni satu depan. Tengok saya naikkan. Tengok belakang bunyi. Okey. Okey, saya gunakan dari remote control punya trim lah. Kita panggil trim naik ataupun trim turun. Kita punya handle ni dekat sini. Nampak ke tak nampak ni? Okey, ada satu warna merah. Ini dia punya lock lever ni. Okey, dia macam kereta auto jugalah, kereta auto. Okey, ni sebab ada nampak ni. Ni forward, ni reverse, ini neutral. Okey, kalau kita nak gerakkan enjin, kita mesti naik ni, tolak. Tak naik ni, dia tak akan bergerak. Okey, ini sama juga tarik, lepas. Okey. So, kalau nak free, tak payah tarik ni lah, dia akan terus. Okey. Ada juga orang selalu nak free, tarik ni. Masa gear bergerak, ibaratkan kereta tengah jalan, tarik ni terus pergi ke reverse. Gearbox akan boleh pecah. So, sebab naik ni, dia tarik naik. Kalau nak free, just
tarik ni dia. Nampak? Okey. Nanti kita buat sesi practical dekat laut lah. Ini saya bagi basic je dulu. Nanti practical on the spot saya akan bagi penerangan lagi. Okey, itu baru dia punya sebelah sini trim switch, handle dengan lever lock. Okey, macam gear kereta automatik lah, mesti ada lock. Tapi separuh kereta dia tak pakai lock tu lah, dia pakai macam gigi-gigi tu lah. Okey, untuk elakkan kereta terus free. Ada kawan kita sana. Dia cakap buat filem. Okey, petang-petang ni dah ramai orang ni. Ini dalam pukul 5 balik kerja saya terus ke sini. Sebab matahari sekarang dari sana. Nampak sebab pencahayaan tu kurang sikit minta maaf. Okey, seterusnya kita fokuskan nak masukkan kunci dan kunci lever stop switch ni. Okey, kita tengok balik kita punya trim ni, position trim ni, remote ni. Sebab dah gah. Sebab saya punya control box ni saya letakkan di sebelah kanan. Saya pun memandu lebih tangan kanan lah. Dia main tangan kanan saya boleh pakai itu. Ada juga separuh orang dia letakkan sebelah kiri. Itu terpulang lah pada box-box lain. Ada juga steering box ni dia akan duduk di tengah. Okey. So kita punya remote ni terpulang lah. Sama ada nak taruh sebelah sini boleh. Okey, sebelah sini pun boleh, sebelah sini pun boleh. Atau steering box ni tengah pun boleh. Itu terpulang kepada pemilik box. Mana dia letak atas kapasiti apa boat dia. Kadang-kadang macam saya ni boat jenis santai je lah. Santai boleh tidur-tidur. Kadang-kadang kalau yang tengah tu dia lebih pada jigging lah. Bawa orang tu bawa one trip ke. Ada sikit je kerusi ni pun tak ada. Just kerusi duduk sikit-sikit je. Okey. Sekarang kita masuk bab yang paling penting. Masukkan key switch ni dengan lanyard stop switch. Mana posisi dia. Okey. Ini kunci. Right. Ini kunci. Okey. Dia akan masuk dekat sini. Sini. Sini kunci. Okey. Alright, kunci dah masuk. Lanyard stop switch ni dia duduk dekat sini. Sini. Dah masuk. Dia kena tekan naik atas. Ada satu lagi toggle switch, tekan naik atas. Okey. Dia mesti masuk. Ini mesti. Ini lanyard ni. Lanyard ni guna dia. Nampak guna dia kalau kita emergency. Kalau kita punya trim ni duduk sini lah, emergency, kita boleh tarik terus je dia. Dia akan, nampak? Dia akan tercabut. Enjin akan stop. Itulah guna dia. Benda yang bertali merah ni, okey, yang tali merah dengan ni lever ni memang tolong beri perhatian lah. Okey, sekarang kita dah tarik dia keluar tadi. Contohnya macam ni ni masuk balik. Ni agak kaku ni ni masuk balik. Ni switch lah sebenarnya, toggle switch. Kita boleh petik ni terus masuk. Okey. Tapi untuk emergency, dia dah buat benda ni, kita gunakan lah. Ada juga orang bypass, terpulang lah kan. Tapi ini memang ada. Okey, naikkan ni. Okey. Mesti naikkan. Okey. Ini emergency. Kalau kita tarik, dia akan mati enjin. Okey. Ini kita kalau dah naik sendiri, naik ke macam ni, nak buka kena congkil pakai lidi ke, pakai mata pancing ke. Sebab dia dah design macam ni. Okey. Akan kerja petik. Okey, settle. Settle. Kunci dah masuk, nampak? Dua kunci dah masuk. Okey, key switch. Dengan ni, lanyard ni dah masuk. Okey, kita tekan naik dekat atas. Kalau macam tu, kita dah boleh start enjin. Cara start enjin senang je. Kita start enjin kereta. Okey. Ni saya gunakan tangan kiri Okey, pusing. Okey, dia on. Dan terus. Okey, enjin dah start, dengar bunyi dah. Enjin dah start. Sekarang dia baru start, RPM dia tinggi sikit lah. Okey, dia punya RPM dah steady. Masa start enjin, yang pertama kita tengok adalah tengok air yang keluar tu. Okey. Air dia punya cooling system. Cooling system dia sedut air menggunakan impeller. Okey, impeller lah, kita dah naik atas, dia masuk dalam sistem enjin, dia keluarkan. Air ni panas tau. Air ni tak adalah panas, macam air bergegar. Okeylah, sebab enjin ni sejuk lagi. Okey, pastikan air ni steady. Okey. Air tu steady keluar. Air kencing dia lah orang cakap kan. Ada air keluar tu. Kalau tak ada air keluar tu masalah. Okey, kalau tak ada air keluar,
Itu masalah teknikal lain, itu kita bincangkan bab lain lah. Okey, banyak lagi kita nak kena belajar ni. Sebelum duduk ni, sebelum duduk buat ikan bilis ni, kat sini ke, kena belajar dulu. Ke, dia rajin-rajin tengok video saya buat ni. Lihat je lah. Panas. Tersambung lagi nanti kat depan tu. Ada lagi tu, banyak lagi. Bila enjin kita dah steady, belakang kita dah tengok air semua dah okey. Okey, kita fokuskan ke bahagian depan pula. Okey, yang pertama kita nak tengok lagi adalah dia punya RPM. Okey, RPM dia steady selalu 800 lah. Okey, yang lagi satu dia punya pressure. Okey, pressure sekarang ada naik sikit. Kalau ada masalah sini, kalau apa pressure tak cukup, dia akan naik, dia akan bagi signal warning lah. Selalu pressure kalau ada masalah, dia akan keluarkan bunyi. Okey, yang meter yang sini. Okey, ini speedometer lah. Berapa kilometer kita lari, sama ada mph, kilometer. Yang ini dia punya hour meter. Berapa jam dah bot ni jalan. Okey, bot ikan bilis jalan berapa tu? 349 jam. Baru 349 jam, dah 5 tahun usia dia. Bot ni 5 tahun lah. Bot 6 tahun. Enjin 5 tahun. Penat cerita ni. Jangan lupa subscribe, beritahu kawan-kawan, geng-geng pancing kita. Okey, ini penting. Okay, sebagai rujukan, kita mancing-mancing jugalah, tapi kita mesti ada langkah keselamatan lain. Okey. Kita balik kepada ini. Okey. Yang nampak tu. Ini ada satu saya lupa nak beritahu. Ini kalau kita macam cok lah. Ini untuk lever ni. Kalau kita nak panaskan enjin, okey, pagi-pagi ada semput, kita tarik ni. Nampak enjin keluar. Okey, kita panaskan dia, nampak tu. Kita tarik dengan RPM naik. RPM naik. Kita turunkan dia balik. Okey, RPM maintain 800. RPM ni penting untuk enjin outboard macam ni, enjin sangkut cakap RPM penting sebab kita bergerak bukannya ikut meter kelajuan, kita bergerak mengikut RPM. Nanti saya akan terangkan kenapa kita bergerak mengikut RPM. Sebab kuasa enjin pun dia bergantung pada RPM. Berapa RPM enjin tu maksimum boleh pergi. Saya nak cakap tadi, kenapa kalau kita nak panaskan enjin kada semput tak boleh gunakan ni. Bayangkan Okey, kalau kita bergerak kan, tengok angle ni betul tak kamera ni. Okey, gerak sini. Kalau kita tekan nak panas enjin je ni, bot akan bergerak, nampak? Jangan sekali-sekali nak panaskan enjin, tekan ni, tu dia ke kedai sana pergi nanti. Kalau ke belakang, tu naik atas pokok. Okey, nak panaskan enjin, gunakan yang ni tadi. Tapi saya jarang gunalah, enjin okey lagi, gunakan ini. Okey, nampak tu. Tapi jarang panas lah, biasalah ni, kita biar je lah. Okey, semput-semput ke kan, enjin semput, nak rem dia, gunakan tu lah, jangan gunakan gear. Okey, kalau gear nanti, sebab bila guna masuk gear, propeller dah pusing. Salah satu kenapa enjin bot tak boleh hidup, okey, banyaklah sebab-sebab lain selain dari bateri ke, minyak tak ada ke, apa ke selain. Tapi masalah common lah, kita tak nak cerita masalah tu lah, kita cerita yang ni, yang basic saja. Okey, itu masalah lain, kita cerita lain. Ni yang basic saja. Okey, salah satunya saya cuba matikan enjin balik. Okey, saya matikan enjin. Saya dah matikan enjin. Enjin dah mati. Okey. Q-switch dah masuk, lanyard stop switch pun dah masuk, tapi enjin tak hidup. Kenapa? Ni, tengok ni. Ini lever ni, kita duduk macam ni. Kadang-kadang pergi tengah laut, tiba-tiba mati-mati, terus matikan kunci je. Dia tak free, macam kereta automatik, tapi gear kita tak masuk P lagi. Dia sama juga macam bot. Kalau gear tu tak free, tak neutral, macam kalau kereta tak P, dia takkan hidup. Kita cuba Okey. Dia bunyi. Kita pusing. Langsung tak ada. Dia bunyi. Bunyi untuk ni. On bunyi, tapi pusing key switch pun tak ada. Okey. Okey, kita neutralkan balik. Neutral, tak payah tarik tombol ni. Just tarik handle je. Tarik free. Okey. Kita start. Okey. Tu. Jangan kalut macam tu. Macam kereta lah, saya pun pernah kena juga lu. Semua orang pernah kena kot. Biasalah, kadang-kadang kita leka ke, macam-macam nak fikir kan. Lepas tu tak taruh pada ni, P. Kalau kereta tak taruh pada P. Okey, taruh pada D ke, buatlah start.
siap panggil tow truck lah, inilah tengok-tengok tu je panggil komen, kena bayar. Bot sama juga. Apa lagi dah faham kot senang je ni. Takkan ini pun tak boleh ingat Kau tak boleh ingat, repeat balik video tu. Okey, saya recap balik lagi sekali. Okey, tong minyak kita dah ada, dah siap lah, memang cantik lah. Percentage minyak penuh. Enjin trim bawah, turun level. Okey, lepas tu ini neutral, kunci masuk, ignition ni masuk, kurang lah. Gain masuk, lane jack stop masuk. Nampak lane jack stop masuk. Tap, naik atas. Okey, dah boleh start. Alhamdulillah, pandai sudah, dah boleh start. Itulah dia kisah-kisah basic nak menghidupkan enjin outboard sangkut. Dari pengalaman saya lah, boat lain saya tak pasti, mungkin ada yang 2 enjin, tapi konsep dia lebih kurang. Ada juga tali lenjak tu, sama position dia dekat sini ke sini ke, sebab dia guna untuk emergency. Tolong perhatikan itu saja kalau dia tak hidup. Okey, macam saya cakap tadi, kalau nak matikan emergency pun tarik je benda merah tu, kau tak sempat ambil kunci. Tapi tak boleh dia berhenti emergency-nya tu. Itu kita bincang lain, kenapa pun tak boleh berhenti emergency. Sekarang ni petang dalam pukul ada pukul 6. Kalau batas time macam ni, kalau dapat keluar pergi Pulau Angsa ke, mancing malam, meletup, racun. Alhamdulillah, mungkin semuanya dah selesai sesi pertama kita. Ini baru yang pertama. Banyak lagi macam mana nak bawa boat, macam mana nak turunkan sauh. Ni mungkin kita akan shooting dekat Bengkalan ni mungkin dalam 2-3 episod lah. Lepas tu kita akan santai keluar sambil kita testing kita punya equipment. Okey, yang misi tu tak akan diteruskan. Saya akan merancang tengah-tengah planning cuti. Okey, mana nak pergi misi seterusnya. Dah bagi selalu sangat, dah bagi surat cuti daripada bos. Bos pun dah bising, hasil kami surat cuti je. Bila nak hantar surat berhenti katanya, kasar betul lah bos, memang gurau kasar betul. Okey, sekali lagi mohon rakan-rakan sana subscribe channel saya, Asmain Kamilis. Okey, yang telah memberi komen sokongan, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ada juga yang subscribe channel saya. Saya pun tak tahu dari mana, banyak penyokong yang senyap-senyap menyokong channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jika ada salah silap dari penerangan saya tadi, saya mohon maaf juga. Yalah, macam saya cakap tadi, saya ini bukan yang profesional. Berdasarkan pada pengalaman saya sendirilah dengan boat Kamilis ni, boat mampu milik ni. Okey, kepada penonton di luar sana, jika merasa video yang saya buat ni, sesi sembang santai saya buat ni memberi manfaat kepada penonton ataupun rakan-rakan lain, saya mohon jasa baik tolong wawarkan, tolong beritahu kepada rakan di luar sana tentang kewujudan channel Asmain Kamilis channel. Okey, tolong share. Okey, tolong yang belum subscribe, kita mohon subscribe, supportlah saya sikit. Penik ni buat video ni. Alright, okey, itu dia. At least benda ni akan lebih memberi manfaat lah kepada semua yang menonton video ni. Okey, akhir kata, salam sayang daripada saya, dan kita berjumpa lagi di episod-episod seterusnya, episod sesi santai Kamilis dan juga episod memancing misi kita. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.